Saya teruskan dengan masalah kita hadapi sekarang, ya, iaitu beberapa berita mengejutkan. Pertama, Tan Sri Wan Zul di Petronas. Tan Sri Wan Zul ini setelah lebih 3 dekad dengan Petronas adalah di antara tokoh yang sangat wibawa, dianggap terlalu profesional dan telah mengangkat kedudukan Petronas itu ke antarabangsa. Dan dunia mengiktiraf, ya, kalau Fortune itu di antara yang 100 tertinggi kekayaan, tetapi dia dikaitkan dengan pengurusan yang baik. Soal penggantian itu soal kedua, ya. Tetapi pengurusan Petronas menyebabkan dia dapat penghormatan yang tinggi, dan ini yang membimbangkan kita, terutama dalam keadaan ekonomi kita yang meleset sekarang. Kemudian tokoh muda, teknokrat yang terkenal di peringkat antarabangsa, terutamanya di pengalaman beliau di Singapura, itu Saudara Jalil kemudian seolah-olah ditekan dan meletakkan jawatan di PNB. PNB itu agensi Bumi Putera. Kita pastikan orang yang mengendalinya itu orang yang bersih, tidak rasuah, tidak membazir dan punya kelayakan. Jadi oleh yang demikian, Saudara Jalil Rashid bila memilih untuk berhenti kerana tekanan, itu sangat mengecewakan, ya. Berapa bilion ringgit dan saham Bumi Putera yang lesap selama ini, ya. Berapa banyak badan-badan institusi Bumi Putera yang tak dapat dikawal kerana pengurusannya lemah dan pengurusannya itu terpaksa bertolak ansur dengan tekanan politik. Jadi bila ada suara anak muda punya kelayakan, kewibawaan dan komitmen, kita patut dukung. Malangnya beliau tidak dapat bersama kompromi dengan cara-cara dan cadangan untuk mengambil kepentingan dari PNB. Beliau memilih tetap jawatan. Apa komen Credit Suisse umpamanya, yang satu badan kewangan, institusi kewangan antarabangsa yang ditulis oleh SJW Hager, ya, bahawa ia tentu akan memberi gambaran kepada dunia pelabur kita telah melanggar garis merah yang menyebabkan orang akan mulai kehilangan keyakinan terhadap institusi di negara kita, ya. Jadi beliau merasakan dengan tindakan sedemikian ia akan melemahkan ataupun memberikan mesej bahawa kalau saudara teknokrat yang profesional, kalau dilantik, akan terpaksa berkompromi dengan tokoh-tokoh politik dan berakhir dengan ditekan, meletakkan jawatan, atau kalau tidak meletak seperti banyak yang berlaku, tolak ansur lah. Nak ambil kontrak, ambil lah. Tak payah tender, tak apalah. Nak ambil komisen, ambil lah. Asalkan kedudukan aku terjamin. Jadi ini telah berlaku dan sudah akan lihat kesannya bukan sahaja kepada diri beliau, tetapi institusi Bumi Putera yang penting, dan di samping itu gambaran persepsi pelabur terhadap institusi kerajaan kita. Kemudian sebelum itu kita tahu seorang tokoh wanita yang juga diminta berundur kerana nampaknya tidak memenuhi selera orang politik, nak ambil ahli-ahli parlimen ganti, ya. Dr. Narimah Awin, pengurusi LPPKN, telah menjalankan tugas yang begitu baik, memberikan keyakinan baru, tetapi tidak menjadi alat politik. Sekarang saya tahu Jalil, Narimah, Wan Zul ini bukan tokoh keadilan atau tokoh DAP atau amanah, dia hanya profesional, tetapi dikeluarkan. Dr. Nung Sari, seorang pakar ekonomi yang terkenal di negara kita, juga terpaksa berundur di MEFCOM, sekarang ke MIR. Dalam konteks tekanan yang lebih kurang sama. So, saudara, hanya untuk meletakkan dan memperkayakan dan memberikan jaminan kedudukan yang lebih baik
kepada ahli-ahli parlimen. Ini yang kita kesarkan. Saya dari awal mengatakan saya tidak menolak kalau ahli parlimen itu juga seorang profesional dan teknokrat dan punya pengalaman yang boleh menyelamatkan. Tetapi kalau sekadar dilantik kemudian dengan allowance besar, ia tidak membantu.